إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد صاحب الفضيلة Tuan Imam yang dihormati Tuan Pengurusi Liyatan Kawasan Surau, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sekali lagi setinggi kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita ruang, peluang, kesempatan pada malam ini untuk sama-sama hadir ke surau, solat berjamaah, berada dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan segala kerja buat kita, amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal saleh yang kita lakukan ini akan dapat memberatkan timbangan mizan pada hari akhirat. Dan yang paling utama, kita harapkan amal saleh yang kita lakukan ini akan menjadi sebab di sisi Allah untuk kita mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah yang akhirnya membolehkan kita, melayakkan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah dalam ruang dan kesempatan yang ada pada malam ini, kita akan kembali menyambung perbincangan berkaitan tanda-tanda kiamat
menggunakan kitab Asyratus Sa'ah yang dikatakan Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah. Kita menggunakan kitab terjemahannya, iaitu Tanda-tanda Kiamat Kecil dan Besar. Dan kita telah pun selesai membincangkan tanda-tanda kecil kiamat. Dan dalam kuliah yang lepas kita masuk sedikit tanda besar kiamat. Tanya, betul ke Al-Mahdi ini tanda besar? Yang pertama, sebab saya dah sebut dahulu tentang Al-Mahdi ini ada 3 pandangan ulama. Ada yang mengatakan Al-Mahdi tanda kecil kiamat. Yang kedua, ada ulama yang meletakkan Al-Mahdi ini penghubung antara tanda kecil dan tanda besar. Berarti akan muncul Dajjal itu selama tidak diinginkan Al-Mahdi menjadi khalifah. Yang ketiga, meletakkan Al-Mahdi sebagai tanda besar yang pertama. Seperti Syekh ni lah. Syekh ni letak tanda besar yang pertama. Walaupun tanda besar ni ada 10 saja sebenarnya. 10 tu dia sebut dalam satu hadis. Makna hadis tu dia rangkum 10 tu. Tidak ada tajuk Al-Mahdi dalam tu. Tapi Syekh ni dia masukkan tajuk Al-Mahdi kerana Dajjal tidak akan muncul keluar melainkan Al-Mahdi terlebih dahulu dibai'ahkan untuk menjadi pemimpin khalifah, bukan sekadar negara Arab, untuk umat Islam. Mana ketika itu pemerintahan dijadi pemerintahan berpusat di bawah dipanggil khilafah, pemerintahan secara Islam yang dipimpin oleh khalifah yang ketiga itu adalah Al-Mahdi. Dan kita sebut sikit tentang Al-Mahdi ini banyak, versi pun banyak. Setiap kumpulan akan membawa Al-Mahdi ini dan menguatkan kumpulan masing-masing. Seolah-olah Al-Mahdi itu akan muncul dari kumpulan mereka. Selagi mana adanya keturunan Rasulullah itu bersama dengan mereka. Dia kata kunci dia, Al-Mahdi ini mesti keturunan Rasulullah. Di mana pun ada keturunan Rasulullah, maka dikatakan ada kemungkinan Al-Mahdi itu akan muncul daripada kelompok ataupun kumpulan tersebut. Dan Al-Mahdi ini dia sendiri pun tidak tahu kata dia Al-Mahdi. Itu paling penting. Dia sendiri tak tahu kata dia Al-Mahdi, cuma dia tahu dia keturunan Rasulullah. Itu je. Berarti kalaulah orang dia pun tak tahu susur galur keturunannya, maknanya kita jumpa, kita sembang-sembang, siapa nama nenek dia, moyang dia berhenti takat moyang, lepas tu tak boleh nak pergi lah, tak kenal lah. Bukan. Sebab keturunan ataupun Al-Mahdi dia keturunan Rasulullah. Dan orang Arab ni, mereka jaga keturunan mereka lebih lagi keturunan yang sampai kepada para sahabat, apatah lagi kepada baginda SAW. Mereka simpan sampai ke keturunan yang ke-37, ke-40. Hari ini dia nak pergi ke-40 keturunan. Daripada zaman Rasulullah tu, keturunan ke-30 lebih kali, nak sampai 40. Mana dia jaga semua. Boleh tengok dia punya pokok keturunan tu, last kali sampai Sayyidina Abu Bakar, last kali sampai Rasulullah. Makna mereka jaga. Kita orang Melayu bukan budaya kita untuk nak menyimpan susur dalam keturunan. Dan kita pun tak tahu dia pergi ke mana pun tak tahu. Lepas 2, 3, 4, 5 kot dia pergi belah India, boleh belah China, boleh belah Thailand, kita tak tahu. Kita tak pernah diajar untuk menyimpan susur dalam. Kecuali barangkali kalau keturunan yang hebat, sultan ke apa kan, dijaga. Sebab itu satu kemuliaan. Ini kaum kerabat. Jadi yang dekat-dekat sekarang ni macam Empu ke Said ke apa-apa semua tu sebab nak jaga
dan dikatakan ada kait-kaitan dengan keturunan yang baik. Dan ini kita dah sebut, saya ulang sikit. Dia tahu dia keturunan Rasulullah, tapi dia tak tahu kata dia Al-Mahdi. Baik. Dan keturunan siapa? Keturunan yang datang daripada Sayyidatuna Fatimah, ataupun lebih tepat lagi Al-Hasan. Sebab itu disebut Al-Mahdi Al-Fatimi Al-Hasani. Al-Mahdi itu dia mai daripada keturunan Fatimah, atau lebih spesifik lagi anaknya yang bernama Hasan. Dan disebut secara jelas bagaimana fizikal Al-Mahdi. Berarti kalau ada orang yang nak dakwa dia sebagai Al-Mahdi, maknanya kena menepati ciri-ciri lah. Antaranya adalah lebar dahi. Kebiasaan orang macam tu, ya, lebar dahinya, mancung hidungnya, hidung mancung yang ujung dia nampak sikit. Mancung lah hidung pengarah. Akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan pemerintah selama 7 tahun. Dalam hadis ini satu isyarat yang sangat jelas. Al-Mahdi tidak akan diangkat menjadi khalifah melainkan pada waktu itu berlaku beberapa perkara besar. Sebab tu fasa Al-Mahdi ini kita boleh pecah pada 3: sebelum, semasa, selepas. Sebelum Al-Mahdi, dia pertama, fitnah ni berleluasa. Fitnah ni bukan fitnah kita fahami, ini cerita palsu di. Fitnah maksud dia perkara-perkara yang besar berlaku kepada manusia, huru-hara, pembunuhan, penyakit, ujian-ujian yang besar. Yang fitnah ni kita tak tahu. Dia banyak berlaku bencana dan sebagainya. Yang kedua, peperangan. Peperangan pun akan berlaku sebelum Al-Mahdi diangkat menjadi khalifah. Peperangan antara siapa? Antara orang Islam. Antara orang Islam. Islam dengan Islam berperang. Peperangan yang tidak didirikan di atas asas agama, tetapi lebih kepada nak berebut kuasa, harta. Mesti ada dulu perang tu. Dan perang tu lebih spesifik kat tanah Arab. Lebih jelas lagi Nabi sebut Sulh Hijaz, Arab Saudi gitu, ya. Perang. Dan perang ni perang sebab yang memimpin kelompok-kelompok orang Islam ni adalah waris kepada yang sama. Maksudnya dia sebut Ibnul Khalifah, anak kepada raja ataupun ketua. Anak dia ni berebut sesama sendiri perang. Kita nak cakap lebih kalau kita nak sebut situasi di Arab Saudi, kita pasti apakah akan berlaku kita pada zaman anak-anak ada sekarang ni, atau kemudian tak pasti. Tapi akan perang 3 anak khalifah. Perang masing-masing ada ketumpukan tentera sendiri, bukan anak agama nak merebut harta. Al-Kanz, disebut Al-Kanz, harta. Al-Imam Ibn Kathir dia tafsirkan harta itu adalah Kaabah ataupun apa yang tersimpan di bawah Kaabah. Walau Kaabah itu sendiri harta, kan? Siapa yang menguasai Makkah, Madinah, itu perniagaan tidak pernah rugi, sebab orang sentiasa datang atas nama ibadah. Jadi mesti berlaku betul dulu baru diangkat Al-Mahdi sebagai khalifah. Kalau orang kata biasa, tiba-tiba sudah orang mati, maknanya ada benda yang tak baik, benda tak baik. Sebelum tu zalim, penindasan, peperangan, huru-hara, hujan pun kurang. Hujan pun sangat kurang. Sebab Al-Mahdi dia cerita dia akan bersangkut dengan Dajjal. Dajjal
pula akan bersangkut dengan Nabi Isa. Nabi Isa pula akan bersangkut dengan yang Jumaat. Dia kronologi dia. Tak dipisah empat ni. Al-Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, yang Jumaat. Sebab itulah ini empat yang disepakati oleh ulama dari sudut kronologi. Dan dua lagi adalah terbit matahari sebelah barat, keluarnya Dabbatullah, haiwan yang daripada perut bumi keluar. Ini akan berlaku secara beriringan. Dan satu lagi yang disepakati yang last sekali, api besar yang akan muncul dari Yaman, menghalau sakit bagi manusia. Manakala tanda lain, Dukhan tak tahu mana duduk. Dukhan tu tak tahu mana duduk. Adakah sebelum Al-Mahdi? Boleh jadi. Ataupun Dukhan tu berlaku selepas Ya'juj Ma'juj pun boleh jadi. Dukhan tak tahu di mana. Sebab kalau kita lihat ulama yang meletakkan Dukhan tajuk yang pertama, itu ijtihad. Ijtihad. Sama juga 3 tempat yang akan berlaku mendapat besar-besaran. Bumi yang tenggelam di timur, barat dan semenanjung Arab. Ini pun tak tahu bila, di mana kedudukan. Jadi ini cerita tentang tanda-tanda besar kiamat. Baik. Kemudian ni kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi dia tak muncul selagi mana tak berlaku perang-perang. Iaitu akan berperang 3 orang. Di sisi perbendaharaan kamu, mereka adalah anak khalifah. 3 kelompok ni masing-masing dipimpin oleh anak raja. Anak atau keturunan raja masing-masing perang. Kerana nak merebut perbendaharaan harta. Harta termasuk kuasa dan sebagainya. Namun tiada siapa pun yang menguasai, sehinggalah munculnya panji-panji hitam dari arah timur lantas memerangi kamu dengan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelumnya. Kemudian Sauban radhiyallahu anhu dia lupa, seolah pada cerita itu terputus. Lepas datang tentera membawa panji hitam ini, hebat skill peperangannya sehingga mengalahkan kumpulan-kumpulan anak khalifah, anak raja ni yang sedang perang. Lepas tu Sauban tak ingat apa yang berlaku. Cuma Sauban meriwayatkan, sekiranya kamu melihatnya, dia terus cerita tentang Al-Mahdi, sehingga ada orang yang mungkin terkeliru. Adakah Al-Mahdi ini datang bersama dengan kelompok yang membawa panji hitam ni, ataupun Al-Mahdi ini cerita lain? Kita akan dengar pelbagai tafsiran, sehingga ada yang mengaitkan tak mustahil Al-Mahdi mai daripada sebelah Nusantara. Sebelah Nusantara pun ada yang mendakwa keturunan Rasulullah. Sebab dia tafsir timur itu satu kawasan yang sangat luas. Sebab dalam hadis bila sebut timur, dia boleh pergi kepada 2 makna. Timur kepada Madinah itu sendiri, kalau Nabi hidup di Madinah, atau timur daripada semenanjung Arab. Semua sebelah, kalau kita tengok peta, ya, semua yang sebelah kiri itu adalah dikira sebagai timur. Maaf, peta muka, semua sebelah kanan. Peta semua sebelah kanan itu adalah timur. Jadi satu kawasan yang sangat luas. Timur itu termasuklah kita kata Malaysia, Indonesia, apa semuanya. Maka orang menggunakan ruang yang ada itu, lalu mereka mengatakan tak mustahil akan muncul daripada sebelah tempat kita. Ruang itu maknanya merujuk kepada ruang yang ada dalam tafsir. Dan tentera panji hitam pun tak mustahil main pada kita. Maka datanglah pelbagai tafsiran-tafsiran yang kita nampak ganjil lah. Tamim. Tamim dikatakan tanah Melayu, Tamim. Jadi Tamim, walaupun itu tafsiran yang agak jauh lah. Sebab Tamim ini memang dah terwujud di Arab itu. Jadi timbul pelbagai tafsiran bila sebut begini. Dan di sana ada riwayat juga yang menceritakan bahawasanya
Al-Mahdi itu orang Madinah. Dia orang Madinah, dia tinggal di Madinah, dan dia tahu dia keturunan Rasulullah. Di Madinah ni keturunan Rasulullah dijaga. Mereka tinggal ni dalam keadaan dijaga. Maksudnya tak mudah-mudah nak boleh jumpa mereka. Dijaga. Dia tahu dia keturunan Rasulullah, cuma dia tak tahu kata dia Al-Mahdi. Cuma bila berlaku kes anak-anak raja ni perang, ketika itu ulama yang faqih, yang alim, mereka tahu sudah sampai masa yang Nabi sebut kena lantik khalifah. Maka dengan ciri-ciri yang Nabi sebut, mereka melihat pada seorang daripada keturunan Nabi SAW. Tetapi hamba Allah ni tolak. Dia kata bukan aku. Dan dia melarikan diri ke Mekah. Dia tak mau orang kata dia lah bai'ah, dan dia lari ke Mekah. Bila tiba di Mekah, mereka pergi cari ulama-ulama ni, cari. Ketika duduk tengah tawaf di Mekah tu, dia dah akan tutup muka dia, ada orang pasang. Ada saja orang pun paksa untuk berbai'ah dengan dia dalam keadaan dia menolak. Bukan aku, dia kata. Bukan, kamu salah orang ni. Bukan aku. Mereka kata, kamulah orangnya. Akhirnya dah tadi dia pun nak bai'ah. Dia sendiri pun antara percaya tidak lagi. Dah nak bai'ah sangat, bai'ah lah. Tapi dalam satu malam Allah ubah keadaan dia, sehingga esok dia tahu dialah khalifah yang dimaksudkan, dan secara rela untuk dibai'ahkan. Kita tengok dari dahil Al-Mahdi. Antara hadis Nabi SAW, yakhruju fi akhir ummati Al-Mahdi yusqihi Allahu al-ghaytha wa tukhriju al-ardu nabataha wa yu'ti al-mala sihaha wa taksuru al-mashiyah wa ta'zumu al-ummah ya'ishu sab'an aw samaniyan ya'ni hajjah. Nabi SAW bersabda, akan keluar di akhir umatku Al-Mahdi. Al-Mahdi ni gelar. Nama dia disebut dalam Zaid. Namanya seperti nama aku, kata Nabi. Nama bapa dia seperti nama bapa. Maknanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dan Allah Ta'ala akan turunkan hujan pada waktu itu. Maknanya apa? Maknanya seluruh zaman Al-Mahdi ni hujan jangan-jangan. Krisis air. Krisis ni dia akan bawa kepada sampai Dajjal keluar. Dia tak mudah-mudah hari ni nak krisis air ni sekejap ni tuan-tuan. Kalau tak hujan dalam 2-3 bulan dengan cuaca panas, dengan penggunaan air yang banyak. Hari ni pun kita tengok sebulan ke 2 bulan tak hujan, dah keluar amaran. Empangan tu dah turun tahap yang apa kita panggil tahap yang kritikal dan sebagainya. Bayangkan kalau tak hujan 6 bulan, setahun, hujan sikit-sikit. Hujan tu setakat pokok-pokok nak hidup. Nak takung ayam pun tak boleh. Agak-agak macam mana zaman tu. Zaman sebelum Al-Mahdi diangkat jadi khalifah tu, zaman yang sangat kritikal dari sudut perubahan alam. Hujan sangat kurang. Sebab tu bila Al-Mahdi diangkat jadi khalifah, Dajjal keluar, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Waktu Al-Mahdi masih ada, keluar pula Ya'juj Ma'juj. Lepas Allah matikan Ya'juj Ma'juj, zaman tu barulah lepas tu zaman menjadi berubah. Allah turunkan hujan, bersihkan bumi. Pokok bumi ni dia tumbuh pokok sampai dikatakan hampir semua tempat yang ada akan tumbuh pokok. Dan pokok tu akan berbuah. Mana-mana pokok berbuah, berbuah ni mesti buah. Itu zaman yang penuh keberkatan. Wa'idil mal sihahan. Al-Mahdi ini dia akan mengagih-agihkan harta secara adil. Maknanya sebelumnya tak adil, zalim, banyak berlaku kekerasan, penindasan. Haiwan ternak menjadi banyak. Krisis haiwan ternak kan. Ayam bila dah tak ada, pokok pun susah tumbuh. Agak-agak macam mana haiwan. Setakat ada tulang isi sikit, macam tu lah. Setakat hidup.
Tapi zaman Al-Mahdi, binatang ternakan akan jadi banyak, umat akan jadi kuat. Sebab hal ini berkelakon tadi semua dah kalah, mereka duduk di bawah satu sahaja khalifah. Kita yang nak cerita tentang khalifah pun Al-Mahdi pun kena di mana, walaupun terpaksa merangkak atas hati ini semua. Agak-agak macam mana keimanan kita atau generasi waktu itu? Adakah mereka ada kekuatan menyambut arahan tersebut? Dalam keadaan kita panggil tuntutan kehidupan dunia ini sangat kuat. Hari ini kalau ada seruan-seruan jihad pun, ramai yang keberatan tiba-tiba pergi untuk berbaiat dengan Al-Mahdi, bukan di Malaysia, no, di Kaabah sana, di Mekah. Kena usahakan pi lah macam mana keadaan pun pi. Sebab dah disebut walau habwan ala salji, walaupun terpaksa merangkak atas salji. Maknanya ada dua tafsiran. Susah macam mana pun pi. Kalau jadilah dalam keadaan kita tengah hidup, agak-agak kita ni masuk kategori mana? Kategori yang beri alasan atau kategori yang memang terus menyambut semua? Jangan bimbanglah orang kata nanti hilang kerja sebagainya. Waktu tu waktu huru-hara. Tak tahulah kerja ni jadi lagu mana, nak hidup pun susah. Waktu tu. Yang mana akan memerintah Al-Mahdi ini 7 atau 8 tahun. Dalam hadis yang lain 7, 8 atau 9 tahun. Maknanya di situ ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan 7, 8, 9 ini merujuk kalau kita buat perbandingan antara tahun Qamari dengan Masihi, antara tahun Hijrah dengan tahun Masihi. Dan ada yang mengatakan rawi itu sendiri dia tak pasti berapa. Ini hadis yang lain. Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, aku beritakan khabar gembira kedatangan Al-Mahdi. Diutuskan dalam keadaan manusia sedang dalam perselisihan dan kegoncangan. Perselisihan maknanya teruk, waktu itu bergaduh, teruk. Kegoncangan ni maknanya huru-hara. Maka dia akan memenuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan penganiayaan dan kezaliman. Penduduk langit dan bumi redha akan dia. Dia membahagikan harta secara sama. Sebab bukan kata semua jadi kaya, maksud sebab masing-masing dah dapat. Dia tak rasa dia teraniaya, dia rasa hak dia semua telah disempurnakan. Sehingga kan disebut ada seorang hamba Allah ni, bila ditanya siapa nak, tak ada siapa tahu kecuali seorang. Dia kata aku perlukan duit. Lalu dikatakan kepada dia, kamu pergi ke Baitul Mal itu, bagi tahu Al-Mahdi suruh mengambil duit, ambil harta. Dia pun pergi Baitul Mal. Dia beritahu khalifah suruh aku ambil. Penjaga Baitul Mal tu kata apa? Kamu masuk sendiri, ambil banyak mana kamu perlukan. Tak ada siapa jaga, tak ada siapa masalah dia. Kamu masuk ambil sendiri. Nak cerita zaman berkat. Dia pun masuk ambil, takat dia perlukan pun, dia pun keluar. On the way balik tu rasa menyesal. Sebab dia rasa dirinya teruk semua. Dalam keadaan orang lain tak bersuara, tiba-tiba dia bersuara kata perlukan dia nak pulangkan semula, tetapi tidak akan diterima. Harta kalau dah berangkat jangan bagi-bagi. Jadi kalau kita ikut zaman sekarang kita jadi berbeza. Kalau tanya siapa nak, semua nak. Dan kalau kata kena pulangkan balik, memang tak pulang. Zaman tu zaman yang penuh keberkatan. Dan keadaan ini berlanjutan 7 atau 8 atau 9 tahun. Kemudian dia ada kebaikan hidup selepas.
selepas zaman Al-Mahdi. Al-Mahdi diwafatkan oleh Allah, Nabi Isa pun diwafatkan oleh Allah. Zaman kemuncak kehebatan Islam, zaman kemuncak keberkatan adalah pada zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa. Itu kemuncak mewah, semewahnya, berkat dengan luar biasa. Tak pernah orang rasa keberkatan sebegitu rupa. Tapi selepas diwafatkan Nabi Isa Al-Mahdi, zaman dia menurun, kembali kepada kekufuran. Sebelum dia bersyukur, sekarang tidak bersyukur. Sebelum dia beriman, jadi kafir. Dia manusia, hidup dalam keadaan mewah sampai tahap mereka lupa. Zaman tu zaman makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Dia tak naik dah. Tak naik dah. Menurun sampailah Allah matikan semua orang yang beriman dengan angin yang Allah putuskan. Walaupun sekecil mana iman dia, akan Allah Ta'ala matikan. Maka selepas itu yang tinggal adalah semua yang tak beriman, yang tak sebut kata kalimah Allah. Dalam hadis yang lain juga akan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda bahawa Al-Mahdi itu Allah Ta'ala akan ubah keadaannya dalam satu malam. Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhu Allah fi lailah. Al-Mahdi dari keturunan kami ahlul bait, keturunan Rasulullah. Allah akan memperbaiki urusannya, kehidupannya dalam satu malam. Sebelum tu orang dah nak bai'ah dah, ada orang bai'ah dalam keadaan dia tak redha. Dia kata bukan aku, kamu salah orang ni. Kata ulama waktu tu kata kamu lah orangnya. Jadi lah kali dia pun biar orang tak bai'ah. Dalam keadaan dia pun tak apa peduli, dah terpaksa. Tapi pada malam itu Allah Ta'ala berikan ilham kepada dia. Allah memperbaiki urusan dia daripada seorang yang biasa, orang soleh, nampak kepimpinan, nampak Islam kehebatannya, sehingga keesokan harinya dia tahu dialah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah orang mula datang berbaiat. Dia duduk di antara apa dia panggil Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Dia akan berada di situ sehingga orang datang berbaiat, betul-betul datang berbaiat. Pada masa yang sama ada orang yang akan cuba bunuh dia. Ada orang yang bunuh dia. Sebagai As-Sufiyani, tak tahu mereka ni grup mana, tak tahu. Ini menunjukkan di waktu itu banyak sangat kelompok yang perang ni banyak sangat. Semua dakwah ini jihad, semua ni jihad, ni jihad, sampai tak tahu. Mai pula muncul Al-Qaedah, ISIS sebagainya. Semua kata mereka ini pembawa panji hitam yang disebut oleh Nabi. Mai pula kumpulan-kumpulan di Afghanistan dan macam-macam. Kita pun dah jadi confused kan. Masuk ni, grup ni perang dengan orang Islam. Nak bunuh orang Islam, yang ni akan takbir, sebut takbir, yang ni pun takbir juga. Jadi Allahu Akbar tembak orang Islam. Orang Islam pun Allahu Akbar tembak. Zaman fitnah, susah dah nak bela siapa. Sampai ke waktu itu ada sekumpulan tentera As-Sufiyani yang mereka bila dengar khalifah ni diangkat sebagai khalifah ni, mereka datang nak bunuh. Sanggup tu daripada Syam tu datang sekumpulan tentera nak bunuh, tetapi Allah tenggelamkan di satu tempat namanya Baida, utara Makkah. Ketika itu Al-Mahdi di Makkah tenggelam tentera ni. Bumi ni dia jadi macam mana, gegaran dan sebagainya, maka tenggelam. Ada yang katakan langsung habis, ada yang katakan tinggal sakit-sakit sikit sahaja. Daripada sakit-sakit sikit inilah yang menceritakan apa yang berlaku sehingga orang yakin kebenaran Al-Mahdi. Nabi dah cerita.
Dan ketika itu yang kata datang panji warna hitam tu, sekarang ni panji hitam siapa? Tak tahu. Nah sekarang ni dakwaan mereka yang ISIS ni, kaedah ni dakwahan mereka. Tapi kalau ikut daripada akhlak, penampilan, cara hukuman mereka jalankan, maka tak kena dengan ciri-ciri. Sebab yang mana yang pemegang panji hitam sebenar ini mereka sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Mereka punya skill peperangan yang luar biasa. Itu disebutlah hadis tadi itu. Mereka berperang dengan menggunakan teknik cara yang tak pernah digunakan oleh sesiapa. Dia turun saja untuk bersama dengan Al-Mahdi, kalah habis yang lain. Ni mai pula fantasi. Mereka kata kalau ikut kata skill peperangan hebat ni, siapa tahu? Berkata pula ni kemungkinan Afghanistan daripada Afghanistan. Sebab Afghanistan ni mereka daripada kecil perang. Mereka bukan besar baru jadi tentera. Daripada kecil pegang senjata menembak. Siapa pun masuk nak ambil Afghanistan tak dapat. Tak perang dengan musuh, dia perang sama-sama sendiri. Maknanya perang. Hidup mesti perang. Dia terbiasa dengan senjata. Kita kata mungkin Afghanistan, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Tapi memegang panji berwarna hitam. Adakah ISIS sekarang? Wallahu a'lam. Tapi dengan cara mereka mengenai hukuman dan sebagainya, menjatuhkan hukuman bunuh, itu dah tak kena lah dengan syariat. Jadi itu keadaan. Jadi satu malam sahaja Allah Ta'ala akan ubah keadaan. Dan pada zaman Al-Mahdi ini akan turun Nabi Isa AS. Nabi Isa memimpin pertempuran tentera setelah mengalahkan tentera Islam yang dia bergabung sama sendiri perang saudara, lalu disatukan, diarahkan kelompok tentera Islam ini untuk berperang dengan musuh yang sebenar, musuh yang betul-betul musuh. Inilah sampai berlaku keadaan di mana pertembungan antara Islam dengan Islam yang menyebabkan berlaku kematian yang sangat besar. Tentera Islam yang perang itu pun 1/3 sahaja yang dapat kemenangan, 2/3 lagi gugur syahid. 1/3 Allah tak ampunkan yang bersyahid, yang mati itu. 1/3 lagi sebaik-baik syuhada, 1/3 lagi yang Allah beri kemenangan. Yang Allah tak ampunkan itu siapa? 1/3 di kalangan kita banyak yang khianat. Yang khianat bila melihat musuh yang begitu ramai, ada yang lebih khianat, melarikan diri dan sebagainya. Jadi dalam keadaan sebegitu, tuan-tuan, tentera Islam menang, dia akan naik sampai ke Turki. Naik sampai ke Turki. Nabi cerita ni sangat detail. Ketika itu Al-Mahdi memimpin. Al-Mahdi memimpin. Waktu Izzah untuk Islam sangat tinggi. Bila naik sampai ke Turki, membuka kota Konstantinopel, Istanbul. Dulu Sultan Muhammad Al-Fatih dah buka. Di akhir zaman, sebelum berlaku kiamat tu, sebelum Dajjal keluar, sekali lagi akan dibuka. Kita pun tak tahu apa sebenarnya yang akan berlaku di Turki nanti. Sehingga Nabi sebut tentera Islam yang naik atas, dia membuka kota Konstantinopel ataupun Istanbul buat kali kedua. Tanpa peperangan. Itu hebat. Tanpa peperangan. Bila mana tentera Islam marah naik ke Turki, waktu itu Turki itu dia banyak dia punya kubu dia. Satu persatu kubu itu berjaya dimasuki oleh tentera Islam dengan takbir. Dengan takbir. Mana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan dengan puluhan ribu yang datang ini dengan jeritan takbir, itu sudah cukup menggerunkan musuh yang sedang berlindung di Istanbul itu, di Konstantinopel. Takbir satu kubu berjaya masuk, takbir lagi kubu lagi, sampai takbir
barulah masuk untuk menguasai Konstantinopel, duk tengah mengumpul harta ghanimah rampasan perang. Tujuan perang bukan nak cari harta, bukan nak cari harta, tapi dalam syariat harta perang itu, harta ghanimah boleh diagihkan di kalangan tentera. Kenapa? Kerana yang datang perang tu dia tinggal semua. Mai datang perang untuk agama Allah, dia tak bawa itu, tak bawa ini. Dia tengah kumpul, bukannya ambil, kalau dia tengah kumpul hasil daripada musuh yang lain, tiba-tiba syaitan dia menjerit. Dalam hadis pun syaitan dia menjerit, kharajat dajjal, kharajat dajjal, dajjal dah keluar, dajjal dah keluar. Sampai cerita tu kepada orang Islam. Bila dengar macam tu, tentera Islam kembali berundur ke Syam, masing-masing nak selamatkan keluarga masing-masing. On the way balik, mereka dapat berita cerita palsu, cerita tak betul. Tapi selepas itulah kata Nabi, Dajjal benar-benar mengisytiharkan keluar di mana? Di sebelah timur juga, di sebelah Khurasan, sebelah Khurasan. Ketika itu Al-Mahdi sebagai khalifah ketika itu memimpin bala tentera dan ketemukan Islam. Khurasan dulu apakah sama dengan Khurasan sekarang? Nanti kita masuk dalam Dajjal, kuliah akan datang, kita akan tengok peta Khurasan. Khurasan dulu satu kawasan yang sangat luas, merangkumi negara-negara yang ada tan. Tajikistan, Uzbekistan, semua satu kawasan yang sangat luas berbanding Khurasan sekarang yang duduk dalam negara Iran. Dia akan muncul di salah satu tempat di sini. Dajjal dah lama ada. Dia dijumpai terikat daripada kaki sampai ke lutut, tangan sampai ke leher di sebuah pulau. Pulau tu betul-betul ada, betul-betul ada. Cuma orang tak lupa sahaja. Tak tahu siapa mak ayah dia, tak tahu siapa yang ikat dia. Umur dia perlahan, makna dia tak berubah. Antara minal munzarin, antara yang Allah panjangkan umur ni, usia yang panjang. Terada juga Nabi Isa alaihissalam yang naik pada usia 30-an, kekal usia 30-an akan sana, walaupun dah beberapa ribu tahun dah, dan akan turun balik pada usia yang sama. Termasuk satu lagi adalah Dajjal, yang dah lama dah cerita dah zaman Nabi tu. Waktu dijumpai pada zaman Nabi itu usia dia muda, tubuh dia ada sedikit besar. Besar juga kata terlalu tinggi, raksasa ada. Kita akan tengok. Dan waktu dia gelap nanti di Khurasan, umur dia muda, bukan Syam tersebut, usia muda. Maknanya Allah perlahankan usia dia. Dan dia akan pimpin ketumpukan tentera. Yahudi pun akan join, 70 Yahudi, 70,000 Yahudi yang well trained. Mereka ni memang dah dilatih, orang kuat agama, pakai toyalisah ni macam ni, ridak ni yang berwarna putih tu, yang tersangkut kat bawah tu ada macam candlelight apa tu. Itu kata orang kuat agama. Dan pakai tijah, toyalisah dan tijah. Satu hak pakai letak macam ni, satu lagi hak pakai kepala, sama ada topi ataupun kopiah putih. Makna orang kuat agama. Syaitan akan join tentera Dajjal. Ketika itu mereka kembali menyerang. Umat Islam akan berkubu di mana? Di Damsyik. Ketika itu terkepung di situ. Barulah sampai cerita. Duk tunggu bila Nabi Isa nak turun. Hadis yang kita baca, benda ini terus diwarisi. Ilmu itu sampailah pada waktu itu. Maka bila akan turun Nabi Isa? Dah kena kepung dah. Dajjal dah kepung. Bila akan turun Nabi Isa? Sehinggalah ketika nak dirikan solat subuh, selesai ikut iqamah, Al-Mahdi duduk kat tempat imam dah. Waktu tu masa saya terpandang di langit.
ada satu susuk tubuh yang sedang diturunkan, dua malaikat turunkan, dan keadaan Nabi Isa pegang dua sayap malaikat. Yang boleh cuba ilustrasi sebagainya, Allah tak tepat. Orang nampak saja pakai buka jalan, masuk jalan buka jalan, mana dah sampai bantuan Allah Ta'ala. Dajjal dia akan buka jalan, Nabi Isa turun saja, terus tuju ke depan. Dan Al-Mahdi bila nampak Nabi Isa segera berundur ke belakang, padahal dia duduk tempat imam. Bila baru berundur, Nabi Isa pegang bahagian belakang, bahagian nampak lipat, pegang belakang, tolak ke depan. Kamu lebih layak memimpin umat ini. Sebagai kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad, Nabi Isa bukan umat Nabi Muhammad. Mana cerita lah. Lepas tu Dajjal lari. Masa tu Al-Mahdi masih ada. InsyaAllah untuk kuliah yang akan datang, kita akan masuk cerita Dajjal. Kita akan cerita Dajjal dalam keadaan Al-Mahdi masih lagi memimpin. Dan nanti bila duduk tengah cerita Dajjal tu, kita akan cerita pula Nabi Isa turun dalam keadaan Al-Mahdi masih lagi memimpin. Kemudian lepas bunuh Dajjal, cerita yang dimaksud dalam keadaan Al-Mahdi dan Nabi Isa masih lagi. Sehinggalah yang mati, maka Nabi Isa, Al-Mahdi dengan Nabi Isa memimpin ketika itu. Itulah zaman keberkatan, sehinggalah pada dunia diwafatkan. Selepas itu dah tidak ada kebaikan pada kehidupan selepas itu. Dia dah jadi makin kufur, syirik dan sebagainya. Dan akan datang insya-Allah kita akan masuk cerita yang lebih besar, iaitulah Al-Masih Ad-Dajjal. Cerita tentang Dajjal ini juga cerita yang sangat menarik, yang bukan kita baru nak cerita, Nabi-Nabi dahulu dah cerita. Dalam hadis sebut setiap Nabi akan beri peringatan kepada umat masing-masing tentang Dajjal. Dan aku lebih utama mengingatkan kamu, kata Nabi kepada kita, sebab dia akan keluar pada zaman kamu. Nabi-Nabi dia cerita Dajjal, dia tak keluar zaman mereka, dia akan keluar. Jadi insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan masuk cerita tentang Dajjal. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini ada manfaat untuk diri saya dan untuk semua yang baik dan sempurna. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Maha kesilapan dalam diri saya yang kurang ilmu dan banyak dosa ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Aku luma sami'tu wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasahu wa wala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم.